Industri ternakan ayam di Malaysia merupakan satu jenis industri ternakan yang berskala besar di negara kita dan banyak negara lain di dunia. Ayam juga merupakan jenis daging yang dimakan oleh semua bangsa di dunia dan semua kaum di Malaysia dalam pelbagai bentuk, dan paling terkenal adalah makanan ayam goreng ketaki yang dipasarkan ke seluruh dunia sebagai satu produk fast food. Siapa yang tidak menyukai ayam goreng KFC? Dan dari golongan kanak-kanak, remaja, dewasa, malahan orang-orang tua pun suka akan ayam goreng KFC. Dari manakah bekalan ayam yang digoreng di KFC ini diperolehi? Sebenarnya negara kita adalah sangat ke depan dalam teknologi peternakan ayam daging di mana sehingga membekal keperluan domestik dan juga sebahagian untuk diekspor ke negara jiran. Peternakan ayam juga menyebabkan kita menjadi net importer bahan makanan ayam iaitu jagung dan kacang soya yang menyebabkan jumlah import makanan negara amat tinggi. Kebanyakannya makanan ayam adalah rumusan daripada jagung dan kacang soya serta biji lain yang dihasilkan oleh beberapa kilang makanan ternakan utama seperti Gold Corn, Cargill, Saint Heng dan beberapa lagi. Artikel kali ini dalam Earning Agro Teknologi kami akan mengupas status industri ternakan ayam di Malaysia berdasarkan kepada laporan agro makanan Kementerian Pertanian Malaysia dan kajian oleh penulis diri yang bertugas dalam bidang pertanian lebih 30 tahun. Ternakan ayam meliputi pelbagai kategori iaitu ayam pedaging, ayam penelur, ayam kampung, ayam pembiak baka, itik dan juga termasuk ternakan burung puyuh. Industri ayam merupakan industri yang besar dijalankan di Malaysia dengan sebanyak 325,789,620 ekor diternak pada tahun 2010. Sebagai perbandingan, jumlah ternakan ayam ini cuma sebanyak 174 juta ekor pada tahun 2005 telah meningkat kepada 179 juta ekor pada tahun 2006. Pada tahun 2007 sebanyak 188 juta ekor. Pada tahun 2008 sebanyak 192 juta ekor dan sebanyak 208 juta ekor pada tahun 2009. Kajian mendapati tahap jumlah pengeluaran daging ayam tempatan adalah sebanyak 1,205,000 metrik tan yang bernilai sebanyak lebih daripada 5 bilion. Penggunaan daging ayam tempatan adalah sebanyak 1,103,000 metrik tan setahun. Daging ayam merupakan jenis daging putih yang banyak diambil oleh rakyat Malaysia seharian. Kita ada jumpa ayam di restoran semasa sarapan pagi, sarapan tengah hari, minum petang, makan malam dan sehingga makan lewat malam. Ia dimasak menjadi contohnya hidangan seperti sate ayam, kari ayam, ayam percik, ayam golek dan sebagainya. Kajian yang kami dapati adalah kami lebih mengenali dan memahami tentang proses-proses peternakan ayam di Malaysia. Contohnya, aktiviti peternakan ayam kampung telah lama wujud di Malaysia dan diusahakan secara kecil-kecilan. Generasi pertama ayam kampung adalah daripada keturunan ayam hutan merah, iaitu nama saintifiknya Gallus. Dengan kemasukan pedagang-pedagang dari negeri China, lahirnya generasi kedua ayam kampung iaitu kacukan di antara ayam kampung generasi pertama dengan ayam kampung Canton dari negeri China. Generasi ketiga ayam kampung adalah terhasil daripada kacukan beberapa baka asli dari luar negeri yang dibawa oleh penjajah Eropah dengan generasi kedua ayam kampung. Dengan ketiadaan sistem kacukan yang dirancang dan terkawal, maka terhasillah berbagai-bagai ayam kampung yang dapat kita lihat hari ini.
adalah sukar untuk menguraikan jenis-jenis ayam kampung dari sifat-sifat fizikalnya. Perbezaan ketara adalah dari saiz badan juga menjadikan ayam kampung mempunyai ciri-ciri keunikannya tersendiri. Maka lahirlah pelbagai gelaran ayam kampung seperti ayam botak, ayam bulu balik, ayam selasih, ayam janggut, ayam laga, ayam togel dan akhir sekali adalah ayam katik. Aktiviti peternakan ayam kampung kini boleh dan telah dikomersialkan secara moden melibatkan pelaburan yang besar dan bertarafkan industri. Sebut sahaja ayam kampung, pasti ramai pengguna memikirkan 2-3 kali untuk membeli kerana harganya yang tinggi di pasaran. Tetapi bagi mereka yang inginkan kepuasan dan nikmat daging ayam kampung, pasti tidak akan menyesal berbelanja lebih kerana daging ayam yang kenyal, segar dan mempunyai rasa yang sangat enak. Permintaan ayam kampung juga semakin meningkat kerana keenakan dagingnya. Kini ramai peternak mula giat menternak ayam kampung kerana ia mudah dan tidak memerlukan penjagaan yang terlalu rapi kerana sifat ayam kampung yang tahan lasak. Keistimewaan ayam kampung. Yang pertama, ayam kampung boleh dibiarkan sepanjang tahun. Kedua, ayam kampung boleh dipelihara secara bebas pada waktu siang. Ketiga, sisa makanan di rumah boleh diberikan tanpa had. Keempat, ibu ayam dapat memetaskan telur dengan sendirinya. Dan akhir sekali, ibu ayam boleh mengawal anak-anaknya dari cuaca sejuk dan gangguan musuh. Seterusnya, pemakanan ayam. Terdapat beberapa jenis pemakanan ayam yang seperti pertama, makanan komersial atau dagangan. Kedua, makanan ayam permulaan. Ketiga, makanan ayam membesar. Keempat, makanan ayam penghabisan. Kelima, makanan campuran atau sisa makanan. Ataupun kita boleh gunakan lebihan nasi, hampas kelapa, isi kelapa dan atau beras hancur. Selain itu, kita juga boleh memberikan makanan ayam seperti dedak, padi, ubi, kayu, keledek, ikan baja dan lain-lain. Dalam sektor pertanian, ternakan ayam adalah ternakan secara besar-besaran dan lebih lagi ternakan ayam boleh dikatakan ternakan secara komersial di negara Malaysia. Untuk menghasilkan produk ayam dengan lebih berkualiti, para peternak harus memastikan penjagaan ayam yang terbaik serta bebas dari segala penyakit. Para peternak boleh membuat pilihan sama ada ingin membina reban lantai atas atau reban lantai bawah bersarap atau kedua-duanya bagi memastikan ayam-ayam boleh membesar tanpa penyakit. Namun, reban-reban tersebut juga memiliki kebaikan dan keburukannya. Untuk reban lantai tanah, antara kelebihannya, kosnya lebih murah. Kos pembinaan yang murah kerana hanya melibatkan pembuatan dinding dan bumbung sahaja. Kadang-kala reban boleh dibahagikan separuh untuk kawasan berbumbung, manakala selebihnya adalah kawasan terdedah cahaya matahari. Ayam boleh berteduh di kawasan berbumbung pada waktu malam dan pada waktu yang kurang baik seperti panas yang melampau dan hujan yang lebat. Seterusnya, jangka masa pembuatannya juga lebih singkat. Ia hanya memerlukan sedikit masa untuk mendirikan tiang dan struktur untuk pembinaan bumbung. Net dan zinc juga boleh digunakan sebagai bahan utama untuk pagar dan dinding. Penggunaan zinc akan menjimatkan masa tetapi kos adalah lebih mahal berbanding dengan jaring. Ayam juga mudah untuk beriadah dan mandi pasir bila memerlukannya. Ayam akan gembira apabila menjiakkan kaki ke atas tanah serta mampu untuk menguis tanah seperti mana yang lazimnya menjadi keperluan seekor ayam. Manakala untuk kekurangannya pula, penularan penyakit menjadi lebih mudah. Ayam terdedah kepada penyakit-penyakit yang datang dari tanah. Perkara ini sangat digeruni oleh peternak-peternak terutama apabila musim hujan tiba. Pada masa ini, ruangan reban mudah menjadi becak dan bertakung dengan air.
Pada kawasan inilah banyak cacing akan berkumpul dan menjangkiti ayam. Gejala yang biasa menular akibat reban tanah ini adalah jangkitan cacing, berak kapur dan jangkitan kepada serangan paru-paru. Kawasan reban yang lebih luas diperlukan untuk menyebarkan najis ayam ke serata tempat kerana jika kawasan kepungan terlalu kecil, kumpulan najis akan terjadi. Najis yang terlalu banyak memerlukan masa pengurusan yang lebih. Masa untuk menguruskan reban akan meningkat dengan keluasan reban yang bertambah. Seterusnya, kejadian telur tak berbenih akan lebih meningkat dengan peratusannya yang lebih tinggi. Ini kerana persaingan antara jantan akan berlaku. Proses pengawanan antara ayam matang akan terganggu dan perebutan jantan alfa oleh ayam betina kadang-kadang menyebabkan si betina bertelur tanpa membenarkan didekati jantan yang kurang pengaruhnya. Telur yang dikutip kadang-kadang lebih kotor kerana faktor kaki ayam yang terdedah kepada tanah. Gejala ayam membatuk telur juga kerap dijumpai dan kadang-kadang menurunkan jumlah kutipan telur yang dikutip setiap hari. Seterusnya, reban lantai jaring tinggi. Kelebihannya ialah kawalan penyakit yang lebih mudah. Ini dapat dibuktikan apabila ada sahaja serangan penyakit menular berlaku. Biasanya ayam yang ditempatkan di atas reban ini akan terhindar dan selamat. Pada serangan yang lalu, kesemua ayam yang ditempatkan di reban ini terselamat termasuk ayam sutera taman yang dikatakan amat mudah dijangkiti penyakit. Reban ini akan mengasingkan ayam dari kumpulan besar dan ayam tiada peluang langsung untuk dijangkiti oleh ayam lain. Ayam akan sentiasa kering dan tiada masalah ayam sakit sesama akibat serangan penyakit ketika musim tengkujuh. Najis ayam akan diuruskan secara baik dan mudah. Penyakit bawaan amonia dari najis ayam dapat dielakkan. Najis jatuh melalui jaring dan berkumpul di bawah reban. Tugasan para peternak adalah hanya untuk menambah pasir atau menyapu bawah reban. Luas kawasan berbanding bilangan ayam juga minima dengan mengurung ayam ini di dalam reban sepanjang masa. Pengurusan reban menjadi lebih mudah kerana kita hanya perlu menumpukan perhatian bagi setiap reban yang ada. Kawalan ayam lebih mudah terutama dari segi menangkap, mengutip telur, merawat ayam sakit dan meningkatkan peratusan telur berbenih. Satu reban boleh menjadi dua fungsi iaitu reban pembesaran dan reban untuk ayam matang. Yang berbeza adalah alatan makanan, jumlah ayam dalam satu reban dan keperluan tambahan untuk mengelakkan nyamuk seperti net nyamuk dan sebagainya. Kekurangan untuk reban ini ialah kos pembuatannya yang lebih tinggi kerana reban kos tambahan diperlukan bagi menambahkan lantai reban. Pembinaannya juga digalakkan dalam unit yang kecil tetapi banyak bagi menampungkan jumlah tenakan yang diperlukan. Masa untuk membina setiap reban mengikut jumlah tenakan akan meningkat kerana memerlukan lebih banyak unit dibina. Para peternak perlu menyediakan semua keperluan ayam seperti pasir ayam untuk mandi, tumbuhan atau daunan hijau untuk makanan ayam. Cara terbaik adalah dengan menyediakan bekas khas untuk kita menambah pasir setiap masa serta menanam rumput dalam bekas khas untuk dimasukkan di dalam reban mengikut jadual. Peralatan reban terpaksa ditambah mengikut jumlah reban yang dibina. Ayam perlu dirawat dengan ubat untuk mengurangkan stres terkurung. Para peternak juga perlu memastikan reban yang dibina mampu untuk membenarkan cahaya matahari
masuk terutama pada waktu pagi dan petang bagi membenarkan ayam berjemur seperti mana yang biasa dilakukan oleh ayam yang diternak. Seterusnya ialah pengurusan ayam. Untuk pengurusan anak yang berusia 1 hari hingga 4 minggu, para peternak harus memastikan anak ayam mendapatkan suntikan pencegahan penyakit. Anak ayam juga diberikan makanan yang bermutu dan minuman secukupnya. Dan para peternak juga harus memastikan anak-anak tersebut ada lampu untuk memberikan kepanasan sehingga anak-anak berusia 2 minggu. Untuk peringkat membesar hingga bertelur pula, para peternak harus memastikan anak ayam mendapatkan suntikan pencegahan penyakit. Ia boleh dilepaskan pada siang hari. Makanan campuran atau lebihan sisa makanan boleh diberi dan sediakan sarang telur dan mengelakkan mengganggu ibu yang sedang mengeram. Seterusnya ialah pembiakan. Pembiakan melibatkan perkahwinan secara tabii atau semula jadi. 1 ekor ayam jantan untuk 10 ekor ayam betina. Ayam-ayam itu dipelihara di dalam reban dengan penyediaan sarang bertelur. Para peternak harus memastikan tempat itu sunyi, kering dan bebas dari gangguan. Kebiasaannya, seekor ayam boleh mengeram sehingga 15 biji telur dalam jangka masa 21 hari. Seterusnya, saranan. Beberapa cadangan yang ingin dikemukakan bagi memajukan lagi industri pengeluaran ayam pedaging di Malaysia adalah seperti berikut. Kerjasama antara semua agensi kerajaan terutamanya agensi-agensi bawah Kementerian Pertanian dan industri asas tani, pemain industri dan peternak dalam mengembeling tenaga dan usaha menghasilkan teknologi dan inovasi baru supaya terus kekal berdaya saing. Sebarang penyelidikan dan pembangunan inovasi yang ingin dibangunkan haruslah berpaksi kepada keperluan dalam pasaran supaya teknologi yang dibangunkan kemudian memberi manfaat kepada golongan penternak. Bantuan kredit kepada penternak-penternak yang ingin menukar sistem peternakan ayam pedaging secara terbuka kepada tertutup haruslah dilonggarkan supaya petani dapat menghasilkan output yang optimum. Seterusnya, kerajaan harus menggalakkan sekiranya terdapat syarikat-syarikat besar yang berhasrat menukar sistem pengeluaran ayam pedaging secara integrasi baru yang lebih canggih dan berteknologi tinggi berbanding dengan sistem yang sedia ada. Dan akhir sekali, pemindahan teknologi kepada peternak-peternak ayam pedaging berskala sederhana perlu diperkukuh dan ditambah baik terutamanya dari segi amalan penggunaan teknologi kerana terdapat sebilangan kecil peternak yang memiliki ladang ternakan jauh di pedalaman tidak mendapatkan akses teknologi yang baik. Itu saja.